Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi di udara dalam ruang bicara secara langsung. Saya mengajak anda untuk bersama kami di talian 03-2059-4624 ataupun 03-2059-4625. Topik yang kita pilih adalah santai dan penuh bermakna, jernihkan yang keruh. Itu yang kita faham, yang kita akan bincang selama sejam ini. Panel ataupun tetamu yang bersama saya di studio, Profesor Madya Muhammad Mat Yusof, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Komunikasi USN. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Kabarnya baru balik pada umrah. Alhamdulillah, syukurlah. Terima kasih kerana sudi bersama kita di ruang bicara. Terima kasih. Baik, Saudara Khairul Muzammil Ishak, sahabat saya, Ketua Sekretariat Media Persatuan Kelab-Kelab Belia Malaysia MYYC Kebangsaan. Selamat datang, Mus. Baik. Perkara yang kita nak bincangkan ini adalah jernihkan yang keruh. Saya tak tahulah apa yang bermain dalam minda Prof, tetapi saya akan bawakan ke arah mana yang kita akan cuba bincangkan ini. Permulaannya, Prof, kita nak menjernihkan benda yang keruh. Tanggapan dan juga persepsi Prof dalam tajuk yang kita bawa ini bagaimana? Apa yang keruh, apa yang jernih itu sebenarnya dalam persepsi masing-masing. Dalan. Kalaulah kita lihat dia sebagai sesuatu yang keruh, maka keruhlah jadinya. Kalau sesuatu jernih, jernihlah. Jadi dalam hal ini, saya rasa isunya adalah isu persepsi. Isunya isu ke arah memperbaiki sistem kita. Isunya ke arah bagaimana kita dapat menambah baik hubungan kita ni. Dalam Islam kita lihat bahawa silaturahim, ukhuwah, tegur menegur tu digalakkan. Kalau kita lihat tu sebagai satu yang keruh, keruhlah jadinya. Kalau lihat sebagai satu yang jernih, jernihlah jadinya. Tetapi apakah ia berhimah? Apakah ia menggunakan saluran cara yang elok? Walaupun 4 tahun sudah berbisik-bisik-bisik, tapi to no effect, sampai masa bercakap, adakah dia elok, adakah dia berhemah, apakah implikasi natijahnya kepada sistem politik negara, itulah yang kita bincang. Tetapi dalam konteks kawasan 2020, kita mesti ingat, apakah politik kita ini sudah matang? Bolehkah kita memainkan politik yang matang, yang kita idam-idamkan? Inilah permulaannya, bahawa kita sekarang dalam gelanggang, berpolitik dalam keadaan yang matang. The debate of ideas, dengan izin. Bukan the debate of jatuh-menjatuh, fitnah-memfitnah. Itu yang harus kita lihat dalam konteks lebih luas lah. Saya terima kasih kerana Prof membuka laluan. Saya belum sentuh soal jernihkan dari segi sudut politik yang keruh. Tapi Prof sudah pun mengenengahkan perkara itu. Mungkin kita akan sentuh juga dengan soal itu. Baik, Muzammil, satu perkara yang jelas, kalau dalam rumah tangga pun, kalau kita ada perkara-perkara yang boleh menyinggung suami ataupun isteri, kita cuba jernihkan perkara yang keruh itu. Begitu juga dengan soal dalam kepartian. Ketua itu harus bertanggungjawab, dan bagaimana kita nak mengeruhkan suasana kalau orang bawah yang melakukan suatu benda yang keruh supaya jernih. Ini satu perkara yang sudah menjadi lumrah. Muzammil. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasihlah bagi pihak bernama Doktor dan juga Datuk Dalan. Tajuk ni nampaknya macam simple aja, tapi cukup mendalam. Tak sempat kita semua orang dah merasakan bahawa tujuan utama kita lah. Sebenarnya dalam konteks seperti mana disebutkan doktor tadi, dalam konteks politik kita yang makin ke depan, doktor, makin menuju satu era yang saya lihat terlalu maju dalam konteks orang boleh memberi pendapat, tak payah lagi dah seperti dulu nak bawa usul di peringkat cawangan. Betul. Tak payah lagi nak buat surat layang dah. Hari ini boleh sekali tweet ataupun sekali tulis saja, seluruh dunia boleh membaca. Jadi sebab itu saya katakan tadi, kalau kita dalam konteks kita melakukan sesuatu perkara, perlulah kita mempunyai rasa tanggungjawab. Jangan sesuka hati kita dalam melakukan satu perkara yang menyebabkan benda itu dilihat seolah-olah berkocak dengan lebih besar. Kadang-kadang ialah yang bercakap tu mungkin seorang yang hebat. Macam contohnya kalau kita bergaduh adik-beradik lah, Prof, bergaduh adik-beradik, tapi bila akhirnya bapa kita campur tangan, maka ia akan menjadi satu perkara itu lebih besar, dan adik kita atau abang kita akan marah, kenapa kamu bagi tahu bapa ni? Jadi benda ni yang dilihat seperti mana disebut oleh Datuk Dahlan tadi, bahawa kocak ini mungkin dibuat oleh mereka-mereka yang
berada di peringkat bawahan yang melihat bahawa isu ni terlalu terlalu besar, isu ni perlu mendapatkan perhatian, padahal pada masa yang sama banyak lagi isu yang perlu kita tangani. Isu ekonomi, isu perpaduan orang Melayu, isu yang berkenaan dengan GST yang begitu hebat diperkatakan. Jadi saya melihatkan bahawa perkara yang penting ialah bagaimana kita nak menangani sesuatu isu yang sebenarnya tidak isu tetapi diisukan dengan lebih besar. Itu baik, Prof. Kita terus kepada apa yang kita nak bicarakan. Secara terus terangnya kita melihat bahawa apa yang ditimbulkan oleh yang berbahagia Tun Mahathir telah pun dijawab oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib di seluruh TV lah semalam. Tetapi masih ada lagi keluh kesah yang menyatakan bahawa rasa tidak puas hati dan sebagainya. Saya nampak bahawa cukuplah sekadar kita tidak terlalu berpolitik sepanjang masa yang akhirnya rakyat akan menjadi bertambah keliru. Prof. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada jawapan yang jelas, tidak ada jawapan yang jitu, tidak ada jawapan yang tuntas. Seperti saya sebut tadi, yang Datuk Najib pun beritahu bahawa ini adalah soal persepsi. Kalau kita tak tahu, ini akan jadi realiti. Jadi persoalan yang saya nak lihat dari segi kenapa berlaku hal demikian, kerana kita ni tidak ke depan. Dalam konteks kerajaan kita mungkin tidak mengamalkan integrated marketing communication. Tidak ada integrasi antara satu lain dengan satu lain. Ini yang berlaku. Jadi kalaulah kita nak adakan itu, kita adakan forces. Kita tahu siapa audien kita. Kita tahu apakah jenis komunikasi yang kita perlu laksanakan. Kenapa sekarang Datuk Najib tiba-tiba nak keluar dan bercakap? Selama ni dia tak bercakap. Sedangkan itu sepatut diamalkan di negara-negara yang maju demokrasinya. Di Amerika, di UK, hard talk dan sebagainya perkara biasa. Kenapa sekarang Datuk Najib baru nak bercakap? Bagi saya itu satu kesilapan yang kita perlu laksanakan dari semasa sekarang. Kerana rakyat nak tahu daripada the source, sumber yang kredibel. Dalam hal ini siapa dia? Prime Minister, the number one in the world, in the country. Kedua, soal saluran distribusi kita. Kalau sekiranya agensi-agensi kerajaan tidak berjaya, baik media advokasinya, jabatan mana-mana ke tak berjaya, maka kita datanglah. Itu dituntut dalam teori komunikasi. Feedback itu mesti cepat, tuntas. Tidak boleh kita jadi bomba, lambat. Dan akhir sekali, media sosial. Di mana peranan media sosial dalam konteks jentera pentakbiran kita. Saya tak nampak berlaku apa-apa. Itu yang menjadi persoalan saya. Hal ini menjadi jadi besar. Sedangkan kita nak lihat the big picture ekonomi sosial buat kata Muzamil tadi, kerana kita tak ke depan. Kita tak proaktif. Ini satu isu yang saya dah nampak dari dulu lagi. Waktu saya di Benaman TV, saya cakap kita mesti proaktif, kita tak boleh jadi bomba. Dan ini yang saya kesal lah kenapa berlaku, dan Alhamdulillah kita lihat ke depan tu jadi isu platform yang perlu kita laksanakan. Seperti Meet the Press di Amerika, di UK. Meet the Press, all the time must meet the press. Sama ada mau tak mau, itulah yang rakyat nak. Kerana credibility-nya lebih jelas. Saya bukan nak mendesak Prof kerana Prof baru balik umrah, tetapi saya kena tanya juga bahawa kalau Datuk Seri Najib berdiam pun masalah. Kalau dia menjawab pun Prof menganggap bahawa agak kenapa tiba-tiba muncul untuk menjawab. Sekurang-kurangnya orang memahami realiti dan persepsi. Sekurang-kurangnya orang mengetahui apa maklumat-maklumat yang dibagi, diberitahu, mesej yang disampaikan. Terpulanglah kepada receiver, penerima, menapis mesej tersebut. Tetapi kalau kita diam dan sebagainya, jadi dia akan menimbulkan keraguan, kerisauan, menimbulkan distortion. Bila berlaku distortion, ini yang tersebar viral di media sosial yang kadang betul tak betul. Siapa nak verify tu sekarang dalam keadaan ni? Itu saya rasa saya cadangkan supaya kita adakan platform ini senantiasa, supaya akhirnya rakyat tahu apa yang berlaku. Nanti media sosial pun orang takkan dengar, takkan ikut. Baik, Muzamil, dia ibarat gelora dalam ribut dalam sejauhan kopi. Tak tahulah, mungkin Muzamil ada pendapat yang lebih daripada itu. Semangat doktor ini kan. Dia lain macam dia. Jadi saya melihatkan bahawa
Seperti mana yang tadi saya teliti apa yang disebut oleh Prof. Yang saya pemerhatian saya sebagai orang belia ni, yang selalu bermain dengan media, bermain dengan orang disebutkan anak muda sekarang Prof sebagai dunia di hujung jari. Sebenarnya apa yang saya lihat, inilah kejayaan pihak-pihak tertentu, khususnya Pakatan Rakyat, yang mereka berjaya mewujudkan satu suasana ataupun satu landscape politik perspektif. Mereka berjaya. Dan memang itu yang diamalkan oleh mereka, Doktor. Maka sama ada cerita ini benar atau tidak benar sekalipun, mereka lontarkan. Jadi yang menjawabnya adalah pihak kerajaan. Yang menjawab lagi pihak kerajaan, sama ada pihak kerajaan menjawab ataupun tidak menjawab, mereka akan terus menyerang. Dan kita melihatkan pula, yang sebenarnya disebut kalau Datuk dalam peringkat awal tadi, mereka di pihak kerajaan juga tidak pernah menjawab, ataupun kita boleh sebutkan sebagai pihak-pihak blogger kerajaan sendiri tidak boleh ataupun bersama-sama dengan kerajaan untuk membantu bagaimana nak menjawab sesuatu isu. Bahkan mereka juga menambahkan kerumitan ke atas sesuatu isu. Contohnya, kita dapat lihat seperti mana Datuk Najib sebutkan, mereka serang Datuk Najib. Saya rasa bukan Datuk Najib, zaman Tun Dr. Mahathir juga. Saya rasa ketika Dr. Mahathir memerintah lagi teruk, Datuk Dr. Mahathir diserang. Tetapi pada ketika itu, media sosial ini tidak berkembang dengan pesat. Dia ada sesuatu era yang berbeza, Doktor. Jadi pada zaman Dr. Mahathir, mereka hanya menyerang di pentas-pentas ceramah. Pihak pembangkang menyerang Dr. Mahathir dengan pelbagai isu. Saya masih ingat lagi isu, nak sebut pun tak seronok ya, Doktor, kan. Tapi maknanya perbezaan antara dua ini dan sehinggakan mendesak Datuk Najib terpaksa berjawab semua soalan-soalan yang dikemukakan. Sedangkan kadang-kadang ada perkara yang sesuatu benda tu tak ada kena-mengena pun dengan Datuk Najib, tak ada kena-mengena pun dengan kerajaan, tapi cuma ditimbulkan. Contoh yang saya dapat, yang terang-terang yang kita boleh tengok, apa yang dibuat oleh pembangkang dengan melemparkan kononnya Datuk Najib terlibat dalam pembelian kapal selam, terlibat dengan pembunuhan Tan Tuyat. Sedangkan Datuk Najib dah bersumpah banyak kali. Saya masih ingat lagi, sebelum Datuk Najib cerita semalam pun kita dah tahu dah bagaimana Datuk Najib bersumpah di Masjid Pematang Pauh. Tetapi yang seorang lagi tak berani pula bersumpah. Tapi Datuk Najib bersumpah mengatakan bahawa beliau memang tak kenal. Tak kenal dengan siapa yang bernama manusia, wanita yang bernama Tan Tuyat. Saya bercakap bukanlah mengatakan bahawa saya nak mempertahankan siapa, Doktor. Tetapi bagaimana kejayaan pihak satu lagi, pihak pembangkang mengheret kerajaan, mengheret rakyat untuk dalam kancah suasana politik makin tidak sihat. Sedangkan rakyat sedang menghadapi isu kenaikan harga barang, tentang kos hidup, sara hidup yang begitu tinggi, dengan kenaikan pengangkutan awam. Jadi kita melihatkan bahawa isu ini mesti ditangani dengan segera, Doktor. Dalam teori komunikasi, dia mengatakan kalau ada sumber menyampaikan sesuatu, perlu ada feedback. Kalau feedback tu tak sesuai dan sebagainya, perlu ada interaktiviti. Jadi proses itu berterusan. Tapi kalau dia senyap, tak ada apa, proses tu akan menjadi boomerang. Akan menjadi benda-benda yang distortion dan sebagainya. Jadi misinformation, disinformation. Nah, itu yang kita tak mahu. Kenapa hal ini tak berlaku? Memang kita tahu ada yang pembangkang yang setuju, tak setuju, yang akan dia spin story. Kita tahu. Tetapi orang muda, saya seorang profesor mengajar di universiti. Saya nak orang muda berpengetahuan, berilmu dan memahami. Bukan hanya baca paper dan dengar media sosial, baca media sosial, that's it. Dia nak satu sumber kredibiliti yang bercakap. Yang boleh didengar dan boleh dipercayai. Dan ini saya rasa dalam bahasa Inggeris lacking. Saya tak tahu siapa punya kerja ni. Baik di media sosial, media advokasi di surat khabar dan sebagainya. Dan rata-rata orang kan nak lihat satu trend. Kalau surat khabar macam ni. Jadi siapa yang nak bercakap? Siapa yang bertanggungjawab lah bercakap. PSU ke, siapa ke, menteri ke. Jangan biar isu ni berpanjangan, berterusan dia. Sebenarnya air sungai menjadi lesu. Air sungai menjadi lesu. Sedangkan dalam komunikasi, kita perlu ada siapa yang kita nak bercakap tu. Baik, Mus, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan terus menghangatkan bicara kita tentang jernihkan yang keruh ini. Sambil-sambil kita membuat andaian adalah elok kita
perjelaskan kepada umum, kerana apa yang sedang dibincangkan di kedai-kedai kopi ini boleh memberikan sesuatu impak ataupun kesan yang kurang menarik di kalangan masyarakat bawahan. Jadi kita berehat, kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Batasan masa, mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara, segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Sedar tak kita tuan-tuan dan puan-puan, keadaan iklim yang tak menentu sekarang ni. Perubahan iklim meningkatkan kejadian kemarau, derebu, banjir dan ia menyumbang kepada perubahan iklim yang berlaku secara drastik. Inilah dia faktor-faktornya. Yang pertama, asap dari kenderaan. Yang kedua, penebangan dan pembakaran hutan. Yang ketiga, pembebasan asap dari industri perkilangan. Dan yang keempat, pelupusan sisa buangan. Ini usaha yang Pak Abu buat, iaitu yang pertama, menanam pokok. Yang kedua, mengurangkan atau tidak menggunakan beg plastik. Yang ketiga, mengasingkan bahan buangan. Yang keempat, mengitar semula bahan buangan. Dan yang kelima, memilih barangan dari bahan kita semula. Ada banyak lagi usaha yang boleh kita lakukan. Antaranya, kurangkan pemanduan kereta persendirian dan banyakkan penggunaan kenderaan awam. Anda adalah sebahagian daripada penyelesaiannya. Terima kasih bagi yang baru saja bersama kami di ruang bicara secara langsung. Jernihkan yang keruh, itu yang sedang kita bincangkan bersama dengan Profesor Madya Muhammad Mat Yusof dan juga Saudara Khairul Muzammil Ishak. Muzammil, saya nak tanya Muzammil tentang apa yang orang bercakap. Itu hak juga Tun Dr. Mahathir untuk bercakap sebagai ahli UMNO, sebagai orang yang tidak lagi berada dalam saf kepimpinan tertinggi. Ada juga perkara-perkara yang dilihat pada pandangannya perlu ditegur. Apakah salah Tun Mahathir membuat keteguran ini? Untuk menegur Tun Dr. Mahathir ni bukanlah satu perkara yang mudah, Doktor, dan bukanlah tahap kita untuk bercakap. Tetapi dikala Tun Dr. Mahathir bercakap, saya rasa bukan perkara baru. Tun Dr. Mahathir ni dah bercakap, saya rasa daripada zaman Pak Lah lagi, sehingga zaman Datuk Najib. Dan juga timbul persoalan, saya sebagai orang belia kadang-kadang timbul juga satu persoalan yang bermain di dalam fikiran saya. Apa yang tidak kena lagi? Apa yang dikendaki oleh Tun Dr. Mahathir? Tun Dr. Mahathir telah pun memerintah negara ini hanya 22 tahun. Dan memerintah dalam keadaan tidak sepi daripada isu dan tidak pernah sepi daripada pergolakan yang membawa satu fenomena yang mengejutkan, sehingga parti yang diperintah oleh beliau sendiri, iaitu UMNO, diharamkan. Dan kalau kita melihat, saya melihat Tun Dr. Mahathir ini saya kaji, dan saya pun pernah berjumpa dengan dia semasa ketika beliau menjadi Perdana Menteri dan juga selepas beliau tidak menjadi Perdana Menteri. Saya melihat bahawa Tun Dr. Mahathir ini kalau dilihat pada sejarahnya, dia memang melawan. Sesiapa saja dia lawan. Kalau kita masih ingat lagi semasa zaman Tengku Rahman, Doktor, yang mana Tengku Rahman juga dilawan. Pada zaman Tengku Rahman, selepas itu beliau ditangkap, dibawa masuk dalam ISA, selepas itu dilepaskan pada zaman Tun Abdul Razak, selepas itu diangkat menjadi Perdana Menteri. Itu secara ringkasnya, dan boleh dikatakan hampir dua timbalannya. Dan juga berlaku pergolakan yang besar. Jadi Tun sendiri perlu melihat bahawa ada caranya untuk, jika benar beliau seorang yang kita anggap hari ini sebagai seorang negarawan yang membangunkan negara ini, ada kaedah yang terbaik. Saya rasa tidak ada masalah kalau Datuk Najib kalau dia telefon Datuk Najib ke bagi tahun ataupun mengadakan satu pertemuan. Sebabnya bila Tun Mahathir satu ketiga memerintah selama 22 tahun, ia diserang hebat. Bahkan pernah digelar sebagai Maha Firaun. Satu perkataan yang begitu hina terhadap diri dia. Tetapi waktu ini, kenapa beliau tidak melihat, dan beliau kena faham bahawa diri beliau seolah-olah ataupun secara tak langsung, Doktor, sedang digunakan oleh puak-puak
seperti mahfuz, seperti pembangkang untuk mengocah-gacirkan umat Melayu di Malaysia ini. Baik, kita ambil pemanggil yang sudah pun bersedia di talian sekarang ni. Hello. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak bagi pendapat saya. Silakan. Dan nak menanya kepada profesor lah. Ini berkenaan dengan persepsi. Macam kita nak salahkan orang kerana persepsi ni pun tak boleh. Pasal ada benda-benda sumber yang menimbulkan persepsi. Ya. Jadi orang yang berkenaan kena menjelaskan. Macam tadi Prof cakap orang diam. Kenapa diam kan? Kalau kita diam memanglah benda tu orang ramai agapkan mungkin benar walaupun persepsi. Tapi persepsi timbul kerana ada sumber. Macam kata orang lah, pokok bergoyang kerana ada angin. Tak ada angin pokok tak goyang. Ya. Tetapi boleh juga kalau ada monyet bergoyang ke atas. Ada juga benda yang buat. Ya. Macam persepsi ini pun ada sumber dia. Jadi kita janganlah macam nak salahkan sangat pasal persepsi ini. Kita kena tengoklah macam mana timbul persepsi. Dan orang yang berkenaan kena menerangkanlah pada orang ramai apa yang benar atau yang tidak. Ya. Itulah Itu saja. Pendapat saya. Baik, terima kasih Jamal Yusof. Nampaknya pemanggil kita ada menyatakan bahawa apa yang dinyatakan oleh Prof tadi. Cuma sebelum tu saya nak bantu sikitlah. Tinggi-tinggi pokok rambutan, tinggi lagi pokok getah. Yang muda jaga percakapan, yang tua jangan cepat melatah. Prof. Orang tua tu sifatnya melatah lah. Kerana dia memikirkan apa yang dia dah lakukan tapi tak dilakukan. Apa yang dia rencanakan tak direncanakan. Dia ada grand design, grand plan. Jadi orang muda ni kenalah guna dia punya peradaban, adab, sopan santun, menghormati orang lama. Kerana orang lama ni sudah makan garam lebih lama. Dan dia dah merencanakan architecture of Malaysia dan sebagainya. Jadi saya rasa pertama sekali, saya setuju dengan Cik Mak Yusof pemanggil. Jadi kita mesti jangan berdiam diri. Dalam konteks ini kita mesti konsisten, mesti ada sinergi dan kita bercakap apa yang kita perlu cakap. Supaya masyarakat tidak berkecamuk, tidak memikirkan apa yang berlaku ni. Satu, memanglah kalau ada monyet tu pokok mesti bergoyang. Walaupun tak ada angin, kalau ada monyet dia akan bergoyang. Yeah. Jadi fitnah sebagainya, kita mesti mengurus fitnah tu. Macam mana cara dia? Kalau di barat, demokrasi ini berjaya kerana dia mengurus news, maklumat dengan bijak. Meet the press, hard talk. Itulah kematangan politik yang kita nak capai dalam wawasan 2020. Bukan politik kebencian, maki hamun, tak tentu hara, kemudian orang pun ikut. Ini politik zaman 40-an, 50-an. Ini politik ideas. Politik yang mungkin benar, tak benar. Tapi kita menerima dengan penuh kebijaksanaan. Tetapi dalam pada itu perlulah ada cara-cara, kaedah-kaedahnya dan sebagainya. Jangan kita berkelahi tak tentu orang yang tak bawa kita ke mana-mana. Cuma yang masalah kita akan bincang politik of ideas, bukan politik kebencian. Soal macam GST sekarang ni, soal lain yang kita tak tahu apa benar, apa isu tu. Yang kita terperangkap, budak-budak muda yang budak universiti sudah terperangkap ni, apa pun tak faham. Apa yang dia terperangkap? Yeah. Apa yang dia faham? Bila saya tanya mereka tak faham apa-apa pun. Ikut saja viral dalam media. Itu yang saya sebut, kita perlu ada satu literasi media. Yeah. Baik, kita akan sambung literasi media yang diperjuangkan oleh Prof. Tapi kita ambil pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Raja. Saudara Dahlan ya? Ya, silakan. Ni Raja Mahmud, ingat tak? Ingat. Orang hebat kita ingat. Silakan. Tak, yang topik ni pasal yang Mahathir tegur Datuk Seri Najib ya? Ya, silakan. Itulah yang rakyat dia macam tak puas hati. Semalam yang Datuk Seri Najib bagi keterangan pun, saya rasa rakyat banyak tak puas hati. Yeah. Tapi semalam saya tak berapa tengok sebab saya tengok parlimen semalam. Jadi saya tengok auto berita apa yang Najib jawab. Yeah. Yang dia cakap dia dah bersumpah 3 kali, lepas tu dia tak kena hantar toya. Tapi
Tun Mahathir cakap, siapa bagi arahan kat dia. Yang tu dia nak tahu, siapa dia. Patutnya Datuk Seri Najib cakap, patutnya dia jawab, saya nak suruh polis siasat. Siapa yang bagi arahan kat dua orang ni? Suruh bunuh. Cara macam tu sepatutnya. Sebab saya rasa benda ni, yang mahkamah ni, kira perbicaraan dia macam tergantung. Sebab apa motif dua polis ni bunuh Tan Toya? Pasal apa? Motif dia. Sebab dua orang polis ni tak kenal Tan Toya. Jadi rakyat nak tahu pasal tu. Lagipun saya setuju yang pemanggil pertama itu. Saya setuju sangat-sangat yang dia cakap tu. Jadi itulah. Jadi saya tengok macam apa Datuk Seri Najib jawab pasal ni semua tak berapa ni lah. Saya pun tanya semua kawan-kawan, dia cakap tak berapa, diorang tak berapa boleh terima lah. Baik, terima kasih Ajar, terima kasih. Terima kasih, itu luahan perasaan. Dan itulah seperti mana yang kita rasa, Mus, setiap rakyat negara kita ada andaian dan pandangan tersendiri. Dan ini sebenarnya yang kita harus gali dan cari bagaimana kita nak menjernihkan kembali perkara yang keruh. Bukan kita terus keruhkan benda yang telah keruh. Mus. Sebenarnya pemanggil yang pertama, yang kedua tadi, dia kena faham. Dia kena faham bahawa proses mahkamah telah pun berjalan. Proses mahkamah berkenaan dengan isu Tan Toya ini sudah pun berjalan. Polis dah pun menjalankan siasatan. Dan pada ketika itu, siasatan dibuat ketika beliau sebagai timbalan Perdana Menteri. Perdana Menteri pada ketika itu adalah yang berhormat Tun Dr. Abdullah ataupun Pak Allah. Tetapi pada ketika itu, kalau hari ini masyarakat atau rakyat mengatakan bahawa ini mesti ada tangan-tangan gaib, kononnya oleh kerana Datuk Najib yang super power dan sebagainya, tapi saya tidak melihat perkara ini. Sedangkan Tun Doktor minta maaf, Pak Lah ada seorang yang cukup tulus pada 2004, pilihan raya 2004 ya Doktor, menunjukkan bahawa sokongan kepada Pak Lah begitu hebat. Sehingga kan kita menang dengan majority two-third, itu bukan kita tidak dapat nafikan. Sebab itu saya katakan tadi, perkara ini telah pun dijalankan. Dari segi proses mahkamah telah pun berjalan. Kenapa perlu Tun Dr. Mahathir untuk mengungkit perkara-perkara yang sudah pun berjalan? Hari ini saya masih ingat lagi bila disebutkan siapa yang mengarahkan. Pada benda ini pun kalau kita baca balik dari segi penyamakan mahkamah pun telah pun berjalan proses dia. Tidak timbul soal siapa yang yang menyuruh dan sebagainya. Satu lagi yang saya dapat lihat, hari ini seperti mana disebut oleh Prof tadi, rakyat terperangkap. Sedangkan banyak isu lain kita nak selesaikan. Rakyat terperangkap dengan benda-benda yang saya boleh anggap sebagai benda yang remeh. Contohnya isu 1DEB, isu Tan Toya, isu IIB telah pun diserahkan kepada Jabatan Audit Negara untuk diaudit. Dan juga sepatutnya Prof, saya cakap terang Prof, sebenarnya semalam pun sebenarnya Datuk Najib pun tak payah keluar kenyataan sebenarnya. Dan dia patut tak payah. Saya pun tak tahu siapa yang tukang menasihatkan dia dan tukang senang cakap lah, siapa kiri kanan dia untuk tukang bagi nasihat. Bagi saya dalam keadaan sebenarnya Datuk Najib telah buat satu transformasi yang begitu tidak terfikir oleh kita. Bayangkan hari ini setiap jabatan kerajaan diaudit di bawah PAC dan boleh disiasat lagi. Siapa yang bersalah boleh dibawa ke tengah. Ini tidak berlaku ketika era Tun Dr. Mahathir. Saya nak bagi Mus sambung lagi kerana pemanggil jam di talian. Hello. Hello. Selamat petang Selamat petang, silakan. Kepada ahli panel. Ya, silakan Ingat. Saya setuju sangat dengan Profesor lah. Berkenaan dengan kalau kita diam, kalau diam-diam ubi kita memang berisi. Tapi ini kalau kita diam, kalau ada masalah-masalah untuk rakyat, kalau kita nak katakan 3-40 tahun dahulu, perkara-perkara macam ini jarang berlaku. Tapi sekarang, bila perkara-perkara macam ini dengan multimedia punya exposure, orang dapat cerita sungguh pun sulit pun dia boleh dapat maklumat daripada source mana saya pun tak tahu. Bila dilemparkan dengan tuduhan-tuduhan ni, sesiapa pun mestilah kemukakan dengan segera yang sebenarnya. Transparency is the most important thing, so that rakyat mesti tahu. Dulu rakyat tak berapa pandai, tak berapa berpelajaran. Sekarang dia orang berani tanya
Dia berani masuk dalam surat khabar, dia berani masuk mana-mana. So, we have to be very, very forwarding ourselves so that kita dapat beritahu pada rakyat. Dan satu lagi, Tun Mahathir, he is a man of high expectation. Dia pada dulu, dia macam Lee Kuan Yew. Dia punya expectation memang tinggi ya. Dia harap sampai sekarang ya, orang mestilah match up to his style of ruling and his style of politicking. Itu sebab dia selalu tanya soalan banyak kepada menteri, Perdana Menteri yang lepas pada dia. Sebab apa dia rasa dia tidak puas hati dengan apa yang berlaku selepas dia bawa negara ni kepada satu tahap yang tinggi. Dia nampak sekarang kita turun. Itu sebab dia tegur. Baik, terima kasih Linggam. Expectations are high. Thank you very much. Thank you very much. Terima kasih Linggam. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini mungkin Profesor Madya Mohamed Mak Yusof akan menjawab sambil dia kenakan teh. Kita akan jawab selepas ini kerana yang paling penting kita berbincang ini adalah untuk menjernihkan benda yang telah pun keruh. Kita jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kami mengalu-ngalukan anda agar dapat berkomunikasi dengan kami di talian 03-2059-4624 ataupun 03-2059-4625. Jernihkan yang keruh, niat kita adalah baik untuk menjernihkan kembali yang keruh, walaupun ada kalangan sahabat-sahabat saya menyatakan di Facebook ini adalah satu kerja mustahil, tetapi pada perkiraan saya tidak mustahil perkara ini dapat kita jernihkan asalkan kita berupaya untuk mengurus masalah yang sedang kita alami ketika ini. Baik, bersama saya masih lagi kekal Profesor Madya Mohamed Mak Yusof, pensyarah kanan Pusat Pengajian Komunikasi USM, dan juga saudara Khairul Muzammil Shak, Ketua Sekretariat Media Persatuan Kelab-Kelab Belia Malaysia yang berwasi kebangsaan. Ada pemanggil di talian. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Cik Zubair, silakan. Saya ni lebih amat ikhlas. Ya. Saya mengeliru juga kan, kes anda tu ya satu. Yang masalah dia yang anggota polis tu
adakah ditanya soal dari mana dia ambil bom? Bom tu mesti keluar masuk mesti ketatkan pada prosedur dia, tapi tak dibangkitkan. Ya. Itu yang orang pertikaian sekarang ni. Okey. Lagi satu ni, saya yang baru ahli parlimen naik gaji, baru dia SP tak patut naik awal sangat. Orang semua kecil hati dengan dia. Ya. Ah. Itu saja. Lagi satu yang saya nak tanya ni tentang GST ni kan teruk sangat lah kan rasa aku. Baik. Kita akan jawab selepas ini ya. Terima kasih Cik Zubir. Perkara-perkara yang seperti yang Muzamil sebut tadi, bukan hanya kerana kita bersandarkan kepada isu-isu politik saja Prof, tetapi mestilah kita memikirkan soal-soal lain, soal-soal ekonomi dan juga sebagainya. GST menimbulkan pelbagai masalah dan rungutan di kalangan rakyat. Itu perkara-perkara yang harus kita jernihkan kembali selepas keruh. Sebenarnya Datuk Dalan, apa yang berlaku sekarang ni telah terperangkap dengan agenda gerak saraf perang saraf pembangkang, menimbulkan isu-isu ini seolah-olah isu-isu lain tak ada. Sebenarnya GST tak ada isu. Soal tentunya pun sudah diselesaikan. Soal-soal lain pun sudah diselesaikan. Cuma isu yang sebenarnya adalah tak ada isu. Dan digembar-gemburkan seolah-olah ini isu yang besar. Datuk Najib pernah bercakap semalam, dia kata look at the big picture. What is our success factor? Ya, saya tak berapa setuju Prof dengan Prof sebut soal perangkap yang dilakukan oleh pembangkang, kerana yang menimbulkan permasalahan ini adalah di kalangan ahli keluarga sendiri Prof. Yalah, saya tahu, tapi yang mendepani segala isu-isu yang kita terperangkap seolah-olah isu lain, success factor kita, pendapatan yang dah naik, GDP yang meningkat sampai 5%, kemiskinan yang kurang sekarang ni, udah yang average 40% ni yang kita nak capai dari segi kemewahan dan sebagainya, itulah satu success factor dalam berapa tahun saja. Tapi tak digembar-gemburkan, tak diwawarkan, tak dibesar-besarkan di dalam media sosial atau media-media mana. Salah siapa? Salah siapa tu dalam hal ini? Kenapa isu-isu negatif saja kita nak gembar-gemburkan? Kenapa success factor Najib tidak ada pun digembar-gemburkan? Kalau gembar-gemburkan seperti as I was passing by aja dengan izin. Tidak dan di mana peran media kita? Tak dijadikan sebagai seolah benda tu besar dan berkesan dan sebagainya. Ini yang saya rasa dari segi sistem komunikasi kita agak lemah sikit lah. Kita tak mengamalkan IMC, the 4Cs tu. Consumer, insight, communication, convenience dan akhirnya dari segi cost. Ini yang tak kita amalkan. Dan kita ada khusus IMC di USM. Tapi saya tak pastilah macam mana kita nak amalkan dalam jentera kerajaan untuk marketing communication ni. Baik, kita ambil pemanggil di talian sebelum saya pergi pada Muzamil. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Habib Sagaf Al-Sagar daripada Bandar Baru Johor. Ya, silakan. Okey, boleh saya cakap dengan panel? Boleh, silakan. Okey, Assalamualaikum Datuk semua sekali. Salam sejahtera dan juga kepada Encik Dalan. Saya salah seorang pesara kerajaan. Saya bukan nak menegur, tapi saya bersifat simpati pada Datuk Najib. Mengapa yang berhormat Tun Mahathir buat begitu? Macam orang dihormat di Malaysia dan berhormat seluruh dunia, mesti ada dalang di belakangnya. Sepatutnya nak buat teguran pada, mestilah teguran berkhidmat, bukan daripada media masa elektronik. Kita tengok almarhum Tun Hussein On dan juga yang Tun Abdullah tidak menegur pun siapa-siapa. Saya pesara kerajaan. Zaman Dr. Mahathir tidak menjaga orang kerajaan. Dia bersifat untuk membangunkan Malaysia, guna duit rakyat membangun atas kepentingan nama dia sendiri. Itu saja. Baik, terima kasih. Dia tak menjaga kaki awam seperti yang berhormat Datuk Najib dan Tun Abdullah. Ini ada sifat-sifat yang tidak baik pada Tun. Saya berani cakap. Tapi saya hormat dia seorang Perdana Minister yang baik. Sepatutnya mantan-mantan ni, Perdana Menteri, bersifat sebelah arah almarhum Tun Hussein On dan juga Tun Abdullah, diam, beri nasihat berhemah. Atau
duduk di luar negeri, habiskan zaman tuanya dunia ni. Jangan bersifat untuk menjatuhkan Malaysia. Ini ada dalang di belakangnya. Ataupun kemungkinan dia nak anak dia jadi Perdana Menteri dengan cepat. Baik, terima kasih. Terima kasih Tuan. Itu pandangan ikhlas orang lama. Orang lama yang kita dengar suara anda semua kerana kita tak berpihak kepada mana-mana. Asalkan yang paling penting apa yang saya sebutkan tadi adalah kita membantu untuk menjernihkan yang keruh. Itu hasrat kita. Ada pemanggil di Mus, tunggu dulu. Ada pemanggil di talian. Halo. Panas Halo. Halo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Dahlan. Ya, silakan. Haji Nawawi daripada Shah Alam ni. Oh, hebat Haji. Silakan Haji. Ya, saya berpendapat gini. Ya. Kita tak payahlah beremosi, marah kepada Tun Mahathir dan sebagainya. Baik. Tun Mahathir ni orang dah banyak jasa. Okay. He is noble man. Ya. Dah 22 tahun memerintah dan negara kita terus maju. Bagi saya, as a rational of thought, selepas pada Tun Mahathir ni, kita tak akan jumpa lagi orang seperti dia. Yang memerintah selepas dia Tun Palah dengan Tun Najib, saya rasa tak akan mendapat prestasi seperti Tun Mahathir. Ya. Rakyat sekarang ni rasa tertekan. Apabila kerajaan dah endorse GST. Ya. Kita nak makan nasi lemak pun kena bayar 33 sen dan RM5.30. Lepas 33 sen kena bayar GST. Ya. Habis tu baru 33 sen. Kalau pergi ke Giant Supermarket ke, kat Maidin ke, kat Tesco, beli barang 300, kita kena bayar RM20. Itu baru satu barang dan satu hari. Ya. So kalau kita belanja untuk sebulan, kita kena bayar lebih kurang RM40. Ya. RM40, RM60, RM100, RM150. Ni apa cerita ni? Ya. Hari ini kerajaan endorse pula dalam parlimen, gaji ahli yang berhormat parlimen semua naik. Ada kontras di situ. Ya. Ini satu ketidakadilan kepada rakyat. Baik. The rational of thought, rakyat ni seolah-olah telah sedut kuah. Ya. Wakil rakyat ahli parlimen makan isi. Ni apa nak jadi? Tun Mahathir tegur keadaan ini kalau berterusan, boleh lupakan UMNO. Ya. Rakyat akan tolak UMNO dalam pilihan raya yang ke-14 nanti. Ya. Baik, itu saja ya. Terima kasih banyak. Satu luahan perasaan. Saya Mus tentang GST ni pun satu perkara yang jelas. Saya sendiri merasakan tak tahulah apa yang sedang berlaku kerana gelodak di bawah memang saya rasa tidak dapat menerima hakikat keadaan ini. Saya sebenarnya tadi doktor saya dengar tadi Haji Nawawi cakap tak emosi, sampai nampak akhirnya dia pun beremosi juga sebenarnya. Saya melihat seperti mana saya petik daripada kata-kata Datuk tadi, mengatakan bahawa yang tegur itu daripada kalangan kita, daripada keluarga kita. Maknanya dalam keadaan UMNO, Barisan Nasional ataupun kerajaan sekalipun, kita sekarang ni menghadapi satu tekanan yang begitu hebat. Pada awal lagi saya dah sebut tadi dah, dengan tekanan kenaikan harga barang, dengan GST, dengan SPAT pula mau nak menaikkan harga tambang bas ekspres. Itu tak masuk lagi dengan kenaikan harga tambang kapal terbang dan sebagainya, yang tentu jelas akan menjejaskan golongan belia yang banyak menggunakan pengangkutan awam, yang makan di universiti doktor dan sebagainya. Jadi itu saya katakan tadi. Kenapa Tun Dr. Mahathir, sebab awal tadi pun saya dah cakap, nak bercakap tentang Tun Dr. Mahathir ni bukanlah kita orangnya, tetapi dalam waktu ini kita kena bercakap. Apa yang Dr. Mahathir nakkan? Dikala kita sedang menghadapi serangan yang begitu hebat. Kerajaan menghadapi serangan yang begitu hebat daripada pembangkang. Diputar beliknya isu GST, diputar beliknya isu kenaikan harga barang, diputar belik dalam pelbagai isu. Hari ini Tun Dr. Mahathir membuat sesuatu benda yang memberi ruang seluas-luasnya kepada pihak pembangkang untuk tumpang sekaki, ataupun orang kata mengeruhkan lagi keadaan yang sedia ada. Bagi saya, sebentar tadi saya dah uraikan bahawa zaman Tun Dr. Mahathir amat berbeza daripada zaman Pak La dan zaman Datuk Najib. Dan saya menyifatkan bahawa apa yang dibuat oleh zaman Datuk Najib lebih kepada transparan. Itu teras. Sebab itu bila beliau mengambil alih tampuk pemerintahan, perkara pertama yang dia buat adalah transformasi. Transformasi kerajaan, ketulusan kerajaan. Tetapi kenapa hari ini rakyat masih lagi
Sebagaimana kita dengar tadi pemanggil-pemanggil mengatakan bahawa tidak jelas, tidak itu, tidak ini. Sedangkan banyak perkara yang telah dijelaskan. Baik, kita nak bagi suara rakyat pada malam ini kerana dua pemanggil di talian ketika ini. Banyak betul untuk Halo. tak dia bercakap ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Cik Dolah ya. Abdullah Osman dari Seremban. Ya, silakan Cik Dolah. Mungkin niat Tun adalah baik, iaitu untuk menyelamatkan UMNO dan kerajaan. Ya. Apa yang dirisaukan ialah bukan lagi perpecahan Melayu kerana berlainan parti, tapi ditakuti pecahan dalam UMNO itu sendiri. Orang Mahathir, orang Najib, perlu dibetulkan sekarang. Dan lagi satu, ini ahli-ahli panel ni nampak berat sebelah. Itu saja. Terima kasih. Okey. Ahli panel berat sebelah. Kejap lagi dia kata pengacara berat sebelah. Ada Prof, nanti dulu. Ada seorang lagi. Assalamualaikum Cik Anwar. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Okey, saya nak terangkan mengenai kenyataan daripada Tun Daim. Mengatakan untuk buat siasatan pada 1MDB. Ya. Jadinya 1MDB ni dia kan nak buat siasatan di Jabatan Audit lah kan. Ya. Jadi Jabatan Audit ni masih di bawah Menteri Kewangan. Ya. Jadinya pada saya kalau rakyat, yalah bila kita tahu macam tu mungkin ada ketidakadilan kat situ lah. Apa salahnya kita tubuhkan siasatan diraja yang boleh menyiasat perkara ni. Dan lagi satu, mengenai perkara kedua, mengenai GST lah. Tekan bahawa mengenai susu-susu, barang-barang keperluan tak naik. Tapi pada saya beli susu anak saya, harga naik. Daripada RM75 naik ke RM80. Ya. Okey, itu saja. Baik, terima kasih. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan terus berbicara. Biarlah malam ni Prof dan juga Khairul Muzammil menguruskan jawapannya kerana ramai saya nak dengar suara akar umbi dan mereka telah pun meluahkan perasaan bagaimana untuk menjernihkan yang keruh. Baik, kita akan beri jawapan selepas ini. Cik Dolah di talian kerana Prof nak jawab selepas ini. Jangan ke mana-mana. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam channel bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Masa mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara, segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Terima kasih. Nasib saya bila dapat tetamu yang berat sebelah. Tapi apa boleh buat, kita nak jernihkan yang keruh. Prof. Betul. Saya rasa kita tak berat sebelah. Kita tengok pada isu. Prof tak rasa berat sebelah. Tapi penonton nampak berat sebelah. Saya rasa saya bercakap dengan benar. Apa pandangan saya dan apa yang saya lihat. Dan saya mengajar ni dah berapa tahun dah. Sebenarnya apa yang berlaku, rakyat nak sesuatu ketulusan. Pertama. Yang kedua, rakyat nak tahu informasi itu jelas, tepat dan direct to the point. Jangan kita berdiam diri. Yang ketiga, isu-isu yang menimbulkan banyak tanya-tanya ialah isu-isu yang kita tak bereskan dengan maklumat. Sedangkan kita kata kita ada senjata, media sosial sebagainya, kenapa kita tak gunakan itu? Kalau sungai mengalir lesu, agensi kerajaan tak buat, saya dah cakap berapa kali dah dulu. Kita perkasakan mereka. Kalau SKMM ke siapa penerangan ke tak buat kerja ke sibuk dengan dia punya lain-lain agenda, kita perkasakan. Ini adalah amanah rakyat. Betul. Dan saya mengajar komunikasi, saya tahu
komunikasi itu kalau kita biar saja, dia akan menjadi sesuatu yang distortion, disinformation. Bila jadi disinformation, pelbagai tafsiran lah. Itu yang saya sebut dengan Ahmad Yusof tadi, persepsi. Apa realitinya, apa persepsinya, itu persoalannya. Yang kedua, berat sebelah dari segi apa? Tun Mahathir sudah membina negara, kalau ditegur, dia sebagai seorang bapa. Tapi mungkinlah ketika itu, sama ada dalang ke, tak ada dalang ke, luahan perasaannya yang dia tak boleh simpan dah lama 4 tahun tu no effect. Kan saya dengar dia punya viral video tu. Dan kita dalam hal itu kita respon lah dengan hati yang terbuka sebagai satu keluarga yang cubit-mencubit, tentu rasa sakitnya. Dan kita harus melihatlah Haji Nawawi itu, student saya di Syalam tu, dulu jatah penerangan. Kalaulah tak berjaya dalam kita punya proses penerangan, cari kaedah lain. Apa kaedah lain? Media sosial sebagainya, berjuta-juta yang dibelanjakan, apa sudah jadi? Ini persoalan saya. Kenapa kita masih terperangkap dengan GSPS, gerak saraf perang saraf pembangkang, yang semakin lama semakin mengganas? Tanya soalan itu. Pokoknya, maklumat tak cukup, maka timbullah isu-isu ni. Timbullah kabar-kabar angin, timbullah macam-macam fitnah, yang kita sekarang ni menjadi bomba. Memadamnya saja. Sedangkan kita proaktif. Beritahu ini kita buat. The success factor of a country, apa dia? Bukan berat sebelah. Kalau betul kita GNP naik dan sebagainya, jelaskan. Kalau kita ASEAN Community, jelaskan. Kalau universiti ranking baik dan sebagainya, kita jelaskan. Dengan kaedah yang dramatik. Bukan hanya statement dalam paper sebagainya, baca, that's it. Jadikan sebagai satu event, satu yang momen yang penting untuk kita merasakan. Ini dulu saya dah naik 6%, 5%. Apakah ini berat sebelah? Bukankah ini fakta atau auta? Saya cuma tak bersetuju lah. Bomba tu sebenarnya bukan padam api saja. Tangkap ular pun dia buat juga. Itu Prof kena ingat tu. Mus. Saya melihatkan bahawa saya masih lagi nak menyentuh tentang transformasi. Transformasi yang dibuat oleh Datuk Najib khususnya pada golongan belia amat jelas. Bagaimana ini tidak berlaku pada zaman Tun Dr. Mahathir, yang bagaimana hari ini Datuk Najib begitu mesra belia, yang mana mendengar suara daripada akar umbi, macam di pihak Persatuan Kelab Belia Malaysia MUAC, yang mana Tun Dr. nak sebut juga nama Tun Dr. Mahathir itulah, sayang sebenarnya. Bukan tak sayang, sayang. Ayahanda kita. Tetapi kena beri ruang kepada Datuk Seri Najib untuk membuktikan bahawa apa transformasi yang dibuat ini adalah memang menjurus kepada kebaikan kepada rakyat. Tetapi rakyat, seperti mana disebut oleh doktor tadi, terperangkap. Saya cakap terang pada malam ni, saya rasa ramai rakyat di luar sana dengar. Saya ingat tak ada golongan belia yang telefon tadi. Sebenarnya, pelbagai insentif yang telah dibuat oleh kerajaan terhadap golongan belia. Yang terbaru semasa belanjawan baru ini, kerajaan menyediakan 20,000 rumah mampu bilik untuk belia. Dan saya secara peribadi bersama-sama dengan rakan-rakan di Persatuan Kelab-Kelab Belia MUAC mencadangkan supaya 20,000 itu disambut pula kepada negeri-negeri yang lain. Maknanya tak payahlah belia lagi nak berebut dengan 20,000 yang ada di rumah. Mana kerajaan negeri Pahang umumkan 5,000, kerajaan negeri Johor umumkan 3,000 rumah mesra belia. Dan saya nampak perkara ini tidak pernah berlaku pada zaman Pak La atau zaman Tun Dr. Mahathir. Maknanya transformasi yang dibuat oleh Datuk Najib amat jelas. Sebenarnya memang yang disebutkan oleh beliau merasai denyut nadi rakyat. Tetapi ada tapinya. Tetapi kita terperangkap dengan isu-isu yang dilemparkan oleh pembangkang yang mungkin sakit hati. Mungkin rasa cemburu dengan kejayaan yang dibuat. Baru-baru ini, sebelum yang berhormat Datuk Najib pergi ke menjawab, kononnya lah menjawab, beliau merancangkan rumah perumahan kaki tangan awam. 1,500 ini tidak pernah berlaku. Dan juga usaha yang dibuat oleh pemuda UMNO yang mahukan adakan rumah transit untuk golongan belia yang baru berkahwin, juga diluluskan oleh kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Najib. Maknanya buat pertama kali dalam sejarah yang saya rasalah Datuk Najib sendiri merasmikan Mesyuarat Agung Majlis Belia Malaysia baru-baru ini, dan nakkan bahawa Majlis Belia Malaysia ni memainkan peranan yang jitu untuk memastikan pembangunan belia akan terus berjalan untuk mencapai wawasan 2020. Walaupun Datuk Najib susah nak sebut semalam saya tengok kan. Tapi itulah arahannya. Sebab tu saya katakan tadi,
saya minta lah. Ini dah lah sebelum ni. Belum, sila. Lagi? Jadi saya minta supaya Tun jangan terperangkap. Tun Dr. Mahathir jangan terperangkap dengan permainan pembangkang. Saya dapat lihat bahawa hari ini saya sedih ya sebagai orang belia melihat bahawa seorang negarawan yang hari ini diherdik, dicaci di dalam media. Ya, saya memang ada. Saya terus terang saya tidak bersetuju dengan cara mengherdik negarawan. Sebabnya benda terbuka. Memang akan ada pro dan kontra. Betul. Dan hari ini orang mengatakan bahawa saya ada terbaca dalam Twitter, dalam blog, dalam Facebook mengatakan bahawa orang tu ni dah nyanyuk. Saya pun tidak sampai hati walaupun ada perkara-perkara yang Tuan Dr. Mahathir buat, saya sendiri tidak bersetuju. Dan ada juga perkara-perkara yang dibuat oleh Datuk Najib yang pihak kami di pihak beliau pun tidak bersetuju. Tetapi seorang negarawan yang begitu hebat yang berjaya mencorakkan negara ini sampai ke tahap yang saya rasa negara-negara sekeliling kita tidak mampu mencapainya, tetapi diherdik, dicaci di dalam media sosial. Jadi saya minta lah, kalau mungkin Tun melihat pada malam ini, saya merayulah kepada Tun Dr. Mahathir supaya memperlahankan volumenya ataupun menggunakanlah kaedah yang terbaik dalam menegur dan jangan membiarkan diri itu dipergunakan oleh pihak-pihak perkataan. Memang mereka menggunakan Tun Dr. Mahathir pada ketika ini. Lihatlah macam mana Mahfuz, lihatlah bagaimana. Sedangkan saya ingin sebutkan juga pada malam ini isu-isu yang tertunggak lagi, isu kalimah Allah, isu murtad, isu banyak lagi kita belum selesai. Isu yang perkara-perkara ini boleh kita bincangkan. Baik. Datuk, sikit saya rasa silakan. Kita perlu amalkan IMC, Integrated Marketing Communication. Bermakna kita tahu siapa kita nak bercakap. Kita ada platform berkomunikasi. Ini yang saya nampak tak ada platform berkomunikasi. Yang ketiga, perlu ada integrasi dan kita jangan work in silos. Ini yang berlaku dalam banyak-banyak. Kita work in silo hingga kan kita, bak kata Najib semalam, we don't never see the big picture. We never see the big picture. Kita nampak forest ke, nampak pokok itu aja. Tak nampak forest, nampak pokok aja. Kita fikirkan pokok tu naik tak naik. Dan yang tadi pemanggil kata ini label Mahathirnya orang, ini label Najibnya orang, ini label Zahidnya orang, ini label Muhyiddin sebelah. Ini tak boleh. Kemudian yang intellectual, yang universiti punya profesor tak boleh masuk, kena caketing dan sebagainya. Ini tak boleh. Inilah sentimen bawah. Bila sentimen bawah, profesor pun tak boleh. Dia sebagai majlis profesor je, bercakap kat TV je. Baik, terima kasih Prof. Kita akan sambung malam besok pula. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan bincang lagi malam besok. Tapi malam besok tak ada siaran. Tak apa. Minggu depan kita tunda. InsyaAllah, terima kasih kerana pemanggil yang begitu sporting bersama kami di Ruang Bicara. Kita luahkan pandangan dan rasa hati kita. Bukan niat kita untuk mencerca siapa saja. Pada kita, Tun Mahathir adalah bapa yang baik. Begitu juga dengan Datuk Seri Najib, pemimpin yang memimpin negara kita pada masa ini. Fikirkanlah yang mana yang baik, kerana jernihkan yang keruh itu harus ada pendekatan dan kaedahnya. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.